والنور يهدي الحائرين ضياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Doa Ustazah, kamu semua dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita, iaitu pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Hari ini kita akan belajar bidang sirah. Tajuknya ialah Hijrah Membawa Rahmat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid, marilah sama-sama kita membaca doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati Allah. Ikut ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Ya murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, murid-murid dapat menyebut maksud hijrah. Yang kedua, murid-murid dapat menyebut apakah faktor yang mendorong Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Yang ketiga, murid-murid dapat menyebut tarikh ketibaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar di kota Madinah. Dan yang keempat, murid-murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya murid-murid, untuk tajuk hari ini, Hijrah Membawa Rahmat, murid-murid bolehlah membuka buku teks muka surat 134 sehingga 139. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati apa itu hijrah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, atau daripada satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya murid-murid, marilah sama-sama kita menghayati apakah faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Agama Islam semakin berkembang di kota Mekah. Semakin ramai orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan seksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulau serta menerima cacian, juga penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perit, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Selain dari itu, pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah.
Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat-peringkat dan secara rahsia, tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka merancang perancangan yang teratur supaya perjalanan Nabi selamat sampai di kota Madinah. Ada 4 orang individu yang penting yang menjayakan perjalanan Rasulullah ke kota Madinah. Marilah sama-sama murid-murid kita dengar dan kita hayati siapakah individu tersebut. Individu yang terlibat, yang pertama, Abdullah bin Uraiqin. Beliau diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui oleh kebanyakan orang ramai. Tujuannya ialah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Seterusnya, individu yang terlibat ialah Abdullah bin Abi Bakrin. Beliau ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Thur. Tujuannya ialah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Yang ketiga, individu yang terlibat ialah Asma binti Abi Bakrin. Beliau ditugaskan untuk menghantar makanan. Tujuannya ialah bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Individu yang terakhir ialah Amir bin Fuhairah. Beliau ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya ialah yang pertama bagi mengelak dijejaki oleh musuh dan yang kedua bagi memastikan bekalan minuman mencukupi. Mari murid-murid, kita dengar sedikit cerita yang akan Ustazah sampaikan di sini. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan diri daripada dibunuh oleh pihak musuh. Tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pihak musuh. Nabi Muhammad dengan bijaksananya meminta Saidina Ali bin Abi Talib supaya tidur di katilnya dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan pihak musuh. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad terselamat daripada dibunuh oleh pihak musuh. Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar menuju ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Setelah 3 hari berada di Gua Thur, Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya berhijrah ke Madinah.
Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Saidina Abu Bakar tiba di Quba. Di sini, baginda membina sebuah masjid yang pertama di dalam sejarah Islam. Masjid itu dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba dengan selamatnya di kota Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, serta Nabi Muhammad membina sebuah masjid. Kini masjid itu dikenali dengan nama Masjid Nabawi. Kota Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah? Pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur strategi berdakwah. Kesimpulannya, dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita contohi di dalam kehidupan. Latihan untuk kamu ialah bercerita. Tajuk Hijrah Rasulullah. Masa tidak lebih dari 3 minit sahaja. Kamu hendaklah menghantar video bercerita ini kepada Ustazah. Ustazah harap kamu dapat menyampainya dengan baik. Sebelum Ustazah mengundur diri, ingin Ustazah berpesan kepada kamu, jaga diri baik-baik, tolong ibu bapa, dan jangan lupa video hantar ke Ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدي على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق